nilai. Okey, kita tengok sama-sama ya. Contoh soalan 6. Sambutan Hari Bumi diraikan pada 22 April setiap tahun. Seluruh dunia sebagai usaha menghargai bumi dan menyemai rasa tanggungjawab serta meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk melindungi bumi dan alam sekitar. Okey. Jabatan Alam Sekitar pada setiap tahun telah terlibat dalam penganjuran program-program kesedaran alam sekitar sempena sambutan Hari Bumi sebagai usaha dalam meningkatkan kesedaran masyarakat di Malaysia terhadap alam sekitar. Itu adalah pernyataannya. Okey. Soalannya, sejauh manakah anda mengamalkan cara untuk melindungi bumi dalam kehidupan seharian? Okey. Nah, ini cara macam mana kita nak mempraktikkan cara melindungi bumi dalam kehidupan seharian kita. Jawapan anda hendaklah disokong dengan contoh yang sesuai. Jadi, setiap soalan ataupun setiap jawapan murid mesti ada contoh. Ataupun adakah murid nak letak contoh je semua? Tengok ya macam mana kita nak menjawab soalan ini. Okey. Kaedah menjawab soalan yang tidak meminta nilai ialah tulis minimum 1 nilai. Okey, dan maksimum hingga 3 nilai. Tak apa murid-murid, walaupun tidak meminta nilai tapi murid-murid boleh menulis nilai. Okey, ada kemungkinan murid-murid boleh menyumbang markah. Okey, ada kemungkinan murid-murid boleh menyumbang markah. Tulis minimum sekurang-kurangnya 9 huraian dan maksimum sehingga 20 huraian. Okey. Ingat ya, tadi kita ada 10 markah. Jadi murid dah ada 1 nilai, mesti ada 9 huraian. Jangan kurang daripada 9 huraian 1 nilai. Kenapa? Nanti murid-murid tidak menyumbang markah. Markah tidak ditolak tetapi murid-murid tidak menyumbang markah. Okey, jika murid tulis 8 huraian sahaja, okey, kemungkinan menyumbang kepada 8 markah sahaja. Okey, jika murid-murid menulis lebih huraian, jika huraian yang atas tadi salah, di bawah itu huraian tambahan backup kepada murid-murid untuk menyumbang markah 10 markah. Jangan takut nak menulis. Okey. Yang pertama macam mana nak tulis tadi kita dah tahu 1 nilai 9 huraian. Mesti huraian kebat how. Bagaimana? Okey, bagaimana? Okey, mesti ada huraian atas huraian. Yang ini mesti ada contoh. Sebab soalan tadi nyatakan contoh. Mesti murid meletakkan contoh. Okey, bukan perkataan contoh tetapi mesti ada contoh dalam jawapan murid. Okey, sama juga tadi, jangan ulang huraian yang sama. Okey, huraian yang sama maksud dan tidak meletakkan contoh. Okey, ingat ya murid-murid, macam mana kita nak menjawab soalan ini? Contoh jawapannya masih lagi nilai didahulukan. Okey, kalau isu berkaitan alam sekitar, nilai alam sekitar kita tulis di atas. Barulah kita letak nilai lain di bawah. Okey, nilai seterusnya. Okey, saya letakkan jawapan di sini, cadangan jawapan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar. Yang kedua, nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Nilai yang ketiga, nilai rasional. Ini cadangan jawapan ya. Okey, teknik seterusnya ialah murid-murid meletakkan idea ataupun huraian. Tadi dia minta cara-cara kita melindungi alam sekitar, macam mana kita nak mempraktikkan kita menjaga alam sekitar dalam kehidupan harian kita kan. Okay, jawapannya ialah idea yang pertama, penggunaan air dengan berjimat cermat. Okey, penggunaan air dengan berjimat cermat. Itu idea macam mana cara kita nak jaga alam sekitar. Jadi ayat seterusnya, ayat yang kelima, saya menghuraikan
idea tadi. Okey, tengok macam mana saya menghuraikan idea tadi. Okey, saya akan menggalakkan ahli keluarga saya tidak mandi terlalu lama. Air kita jimat. Okey, huraiannya ialah saya menggalakkan ahli keluarga saya tidak mandi terlalu lama. Itu huraian. Okey. Yang ketiga ataupun ayat seterusnya saya letakkan contoh di situ. Okey, tapi saya tak tulis perkataan contoh. Okay, saya memastikan pancuran air ditutup semasa bersabun ketika mandi. Tengok, saya masih lagi tidak lari daripada idea tadi. Okey, saya berikan contoh kepada huraian satu tadi. Okey, nampak ya macam mana kita nak membina jawapan. Okey, seterusnya penjimatan elektrik semasa di rumah. Itu idea yang kedua, huraian yang kedua. Cara kita menjaga alam sekitar dalam kehidupan harian kita. Okey. Huraian seterusnya, saya menghuraikan macam mana kita nak, bagaimana kita menjimatkan elektrik. Saya akan menggalakkan ahli keluarga saya menggunakan penghawa dingin secara berkala. Okey, nampak ya? Jimatan elektrik, penghawa dingin aircon. Betul kan? Jadi saya tak lari daripada idea yang kedua saya tadi. Okey, pelajar? Seterusnya saya berikan contoh di situ. Contoh kepada macam mana kita nak menjimatkan elektrik. Bagaimana kita menjimatkan elektrik. Saya akan menghadkan penggunaan masa penghawa dingin 8 jam sehari. Nampak saya beri contoh tapi saya tidak meletakkan contohnya. Okey, saya terus memberi contoh sahaja ayat. Okey, contoh kepada penjimatan elektrik penghawa dingin 8 jam sehari. Saya tidak lari daripada idea saya, huraian saya. Okey, murid-murid selalu tak ada idea macam mana nak menulis esei. Inilah macam mana kita nak menulis esei supaya murid-murid menyumbang markah untuk esei 10 markah penuh. Okey, sedangkan jika kita lihat di sini, idea cuma 2 tapi ada huraian, ada contoh, murid-murid dah dapat menyumbang 6 markah di sini. Okey, sumbang 6 markah di sini. Okey, kita sambung sedikit jawapannya. Saya menghuraikan idea yang ketiga, menjalankan aktiviti kita semula. Itu idea yang ketiga, macam mana cara kita menjaga alam sekitar. Okey, idea ini saya huraikan dengan saya membantu ibu bapa mengasingkan sampah mengikut kategori kita semula. Okey, aktiviti kita semula, kemudian saya mengasingkan sampah. Itu saya huraikan kita semula tadi. Nampak ya idea tu, huraian itu, saya memberikan contoh, saya akan membawa barang yang telah diasingkan mengikut kategori ke pusat pembelian barangan kita semula. Saya tidak lari daripada contoh idea tersebut. Beginilah macam mana murid-murid nak menulis jawapan esei. Okey, untuk menyumbang markah pada soalan esei ini. Okey, dah banyak ya. Kalau ikutkan dah banyak ayat dah di sini. Okey, seterusnya idea yang keempat, huraian yang keempat, mengurangkan penggunaan plastik. Okey, idea yang keempat saya menghuraikan ialah menggalakkan ahli keluarga membawa beg kita semula tinggal ayat semula kat situ. Maaf ya. Okey. Contohnya. Tapi saya tak tulis perkataan contohnya. Saya tahu itu adalah contoh. Okey. Saya akan memenuhkan barangan yang dibeli dalam beg kita semula secara maksimum. Lihat ya. Saya tidak lari daripada memberi contoh kepada idea mengurangkan penggunaan plastik dan dengan membawa beg kita semula. Begitulah. Okey, murid-murid dapat idea untuk menghuraikan, memberi contoh. Bila murid-murid menggunakan sistem ini, teknik ini, murid-murid tidak akan kehilangan markah, tidak akan kekeringan idea. Okey, dan murid-murid tidak akan mengulang huraian yang sama. Okey, jika murid tidak menggunakan teknik ini, ada kemungkinan murid
berisiko untuk mengulang huraian yang sama. Daripada ayat 1 sampailah ayat 20 huraian, semua ulang huraian yang lebih kurang sama. Okey? Untuk soalan esei, watak mesti kena ada. Okey? Tulis watak. Murid kena tulis watak lah untuk soalan esei.